Okay, hi and welcome back to SPM Portal. Okay, so this is video for chapter 6 which is acid, base dan garam. Chapter ni is one of the, nak katanya dalam bahasa muda kan, ramai will say this hardest chapter, but this is key chapter for A in SPM. Kiranya chapter ni, soalan chapter ni, acid, base, garam dalam paper 1 confirm akan ada, 100% akan ada. And dalam paper 2 dia wajib keluar either di bahagian A, B or C. Untuk SPM 2022, which is the last year SPM, okay, SPM batch 2, batch 05 lah, SPM batch 05 lagi dah detail lah. Untuk batch 2 tak silap saya, soalan ni dia tak appear kat bahagian B dengan C, dia appear kat bahagian A. So potential untuk soalan ni appear di bahagian B atau C untuk SPM 2023 agak tinggi. So pastikan korang kuasai lah bab ni So ni untuk video understanding lah. Pastikan buat banyak soalan trial. Untuk bab ni key dia, you kena buat banyak soalan trial dan SPM dengan skema. Sebabnya dalam paper SPM sebenar lah, dia ada skema yang lagi tepat. So kalau skema tu dia every year dia akan sama je tau. So sebab tu katanya learn from SPM paper and the answer screen from SPM or trial paper. Okay, so ni satu tips lah untuk siapa yang struggle bab acid base ni. Please jangan main dengan bab acid base garam ni. Bab ni dia satu bab yang sangat senang and dia sangat complicated juga at the same time sebab banyak kena ingat. Tapi kalau you faham, complicated akan simply solved. Okay, kita go for the subtopic. Okay, basically ada 11 subtopic such a big amount. Ada 11 subtopic dan akan ada video. Basically untuk satu subtopic dalam 3 video. So cuba bayangkan kalau 11 subtopic saya kena buat 33 video, which is agak banyak. So saya akan buat part by part. Okay, so saya akan terang macam mana video untuk bab ni. First, video pertama ialah video pasal the whole subtopic. Kalau subtopic tu ringkas, satu video akan terang the whole subtopic. Lepas tu video kedua, kalau ada uji kendiri ke apa-apa untuk subtopic tu, video kedua. Video ketiga, summary. So bagi yang study last minute, boleh tengok summary lah. Saya dah memudahkan korang. Okay, so pastikan untuk usaha saya ni, korang silalah like, share dan subscribe the channel. Pastikan subscribers tu ramai. Baru 60 subscribers tak silap saya. So tolonglah, okay, sharekan kawan-kawan. Alright, okay. So topik yang pertama ialah peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okay, air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okay, based on your previous knowledge lah kan, kalau kita nak katanya apa yang subtopik ni cuba maksudkan, asid atau alkali menunjukkan sifat dengan kehadiran air. Itulah yang subtop ni katakan. Okay, dengan kehadiran air. Okay. Oh ya, saya lupa. Kalau anyone perlukan in English version, please let me know, because ramai subscriber sampai sekarang kata dia ambil dalam bahasa Melayu. So sebab saya dalam bahasa Melayu, kalau you nak English, please let me know in the comment, so saya boleh buat balik. Okay, tak ada masalah. Okay, so playlist tu memang akan ada untuk English dan Malay lah. Dan kita tengoklah situation dia. Okay, ini satu situasi untuk gosok gigi. You boleh tengok, you boleh baca sendiri. So benda pertama ialah acid. Yang kedua dalam subtopik ni adalah alkali. Ni je, dua benda utama ni awak kena menguasai dalam subtopik ni. Okay, kenapa? Okay, kalau kita dah kata dah asid dan alkali dia akan menunjukkan sifat dengan kehadiran air. Maksudnya kalau asid atau alkali sifat dia mengakis kan, so dia akan tunjuk sifat mengakis dia when ada air. Dia kiranya dia akan diaktifkan oleh air. Okay, itu yang dimaksudkan dengan subtopik ni seperti biasa. Dan kemahiran pertama yang awak kena kuasai ialah awak perlu mendefinisikan asid dan alkali. So what is the definition for acid and alkali? So for acid, the definition is bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Inilah dia punya apa nak kata definisi. So setengah orang dia akan kata mengayon sepenuhnya di dalam air. No, itu bukan definisi bagi acid. Acid is a general thing. So
So when people talk about acid, you have to remember it is a chemical substance which can ionize in the water to produce hydrogen ion. That's it. Okay, in kita punya SPM syllabus, kita kata ion hydrogen. But kalau apa syllabus, dia bukan hydrogen tau, dia hydroxonium ion, which is mentioned at here. Okay, so kalau lah you tulis menghasilkan ion hydroxonium pun tak salah. Kalau you tulis ion hydrogen pun tak salah. Saya lebih suggestkan kepada beginners, iaitu pelajar-pelajar form 4 dan SPM. SPM pun kira beginners juga, guna ion hydrogen. Tak payah susah-susah nak guna hydroxonium, sebab kalau salah spelling, semua salah. So better guna hydrogen. Hydrogen tersusah, Hydrogen. Tu je spelling dia. Faham? Another one question from students. Kalau saya dah tulis nama dia, perlu ke saya tulis dia punya simbol kimia atau perwakilan kimia? Okay, simbol kimia lah, bukan perwakilan kimia. Jawapannya, it is better to write, because dia akan membiasakan dan membantu awak bila awak buat persamaan ion pada subtopik garam nanti. So kalau dia tanya ion hydrogen, ion ada charge dia plus. H2, H lah, hydrogen is H lah, dia punya simbol unsur. So tu je bezanya, tak ada apa yang complicated. Okay, and then this one, ini adalah explanation kepada persamaan ini. Apabila gas hidrogen klorida dilarutkan di dalam air, molekul hidrogen klorida akan mengion di dalam air, menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Kiranya dihasilkan dua ni. Okey, namun adakah ion hidrogen kekal dalam larutan aqueous? Sebenarnya ion yang hidrogen terhasil tu dia akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk ion hydroxonium ni. There's a longest explanation lah for clearest concept. But for you kena remember, kalau you dapat satu persamaan kimia and you jumpa acid, so dia punya end product tu, kalau ada hydrogen, is an acid. Tu je. Kalau acid dia mengion dalam air, menghasilkan hydrogen. Tu je. Okay, saya dah explain dengan lama sangat, saya harap you faham. Okay, yang ni saya akan skip dulu. Saya nak explain pasal alkali. Okay, alkali ni dia lagi unik tau. Alkali ni dia macam, nak katanya kan, dia sebenarnya base. Okay, base terbahagi kepada dua. Satu is base larut air, another one is base tidak larut dalam air. Tidak or tak, I'm not sure, but just base larut. Benda ni tak dalam syllabus you lah, just dia terbahagi kepada macam tu. Tapi base larut air tu ada dalam syllabus you. So base larut air itulah alkali. Faham? Tu je alkali. Itu adalah alkali. Base larut air adalah alkali. So kira base tu dia macam major. Dia ada dua branches, which is base larut air, base tak larut air. Base larut air is alkali. Okay, so kalau orang tanya apa maksud base, base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Sehingga kini agak rare lah untuk saya nak kata soalan definisikan base ni ada dalam trial atau SPM. Tapi possibility untuk ada tu sangat tinggi sebab dia ialah dah ada dalam buku teks. So when ada memang boleh disoal. Kalau saya jadi pengubal, maybe. Okay, tapi saya bukan pengubal lah. Tu all rahsia kerajaan. Okay, so apa maksud alkali? Inilah alkalinya. Alkali didefinisikan seperti berikut. Bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida. Itu maksud alkali. Okay, so simple je, bahan kimia yang mengion di dalam air menghasilkan ion hidroksida. So apa beza antara asid dengan alkali dari segi definisi? Semua sama, bahan kimia yang mengion di dalam air, betul. Tapi kalau asid dia menghasilkan ion hidrogen. Ni dia hasilkan ion hidrogen. Tapi yang ni, saya guna highlighter tu bulat, sorry. Ion hidroksida, tu je. Okay, tu je dia punya definisi. My aim ialah nak bagi you faham definisi. So saya harap you dah faham dah definisi. And then next thing ialah kegunaan acid dan base. Okay, satu example ialah ubat gigi lah. Ubat gigi dia adalah alkali, dia menyuculkan acid pada gigi. Kalau sekolah rendah kita akan kata dia menyuculkan carriers pada gigi. Tapi dalam celah-celah gigi kita, sisa-sisa makanan tu dia akan berubah menjadi acid. So macam mana menyuculkan acid tu, takkan nak bagi acid balik. So kita akan bagi
alkali. So alkali dengan asid bertindak balas is neutral lah. So gigi you dah neutral. Another one thing is cuka. Cuka ialah bahan berasid yang digunakan untuk menjerut cili. Kiranya cuka tu dia digunakan di asid kan. So dia akan digunakan when kita buat jeruk. Dia akan bertindak balas satu dengan medium yang neutral untuk menghasilkan medium yang alkali untuk jadi neutral. Tapi kebiasaannya konsep ubat gigi ni lah yang ramai suka terangkan kalau kat kegunaan acid base dan alkali. Okay. And then ini perbualan satu mak dengan anak, you boleh baca sendiri. Eksperimen 6.1, eksperimen 6.2, you buatkan lab dengan your teacher. Okay. But apa yang saya nak terang summary ni. Benda ni you wajib the whole thing ni you wajib hafal. Take note. Okay, take note. Okay, dia beritahu sifat asid. Dan kat sini dia beritahu asid hanya menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran, saya guna highlighter ni. Sifat keasidan dengan kehadiran air. Apabila asid dilarutkan di dalam air, molekul asid mengayon menghasilkan ion hidrogen. Kehadiran ion hidrogen bukan asid menunjukkan sifat keasidannya. So kalau when come to kertas litmus, kalau kita test dengan kertas litmus, jangan lupa perkataan lembab. Kertas litmus biru lembab, kertas litmus merah lembab. Kenapa ada perkataan lembab? Lembab tu menunjukkan kehadiran air. Kan in first kita agree kan, asid akan menunjukkan sifat dengan kehadiran air. Kita test kertas litmus, kita letak kat asid, macam mana dia nak tunjukkan dia punya ionization, macam mana dia nak ionize. So kertas litmus tu kan lembab, you kena pasangkan sikit dengan air suling. Kalau you buat kat lab, letak ke asid tu, 100% dia akan bertukar menjadi merah. Okay, tanpa air. Contohnya ada juga asid dalam bentuk pepejal Okay, dia hanya wujud sebagai molekul. Ion hidrogen tidak hadir, maka kertas litmus biru tidak berubah warna. Okay, so ini sifat-sifat ni pastikan you hafal. You kena ingat, sifat asid is mengakis. Dia berasa masam. Nilai pH asid always kurang daripada 7. Kalau ini skala pH kan, 7 is neutral. Atas dia, sampai 14 is alkali. Dari kosong, tapi kosong saya rasa tak ada, sampai 6, 6.9 lah. Sampai 6.9 is acid. Kosong sampai 6.9. So saya harap you dah clear sekarang. Ini dia punya apa nak katanya, skala pH lah. Okay, tapi skala conteng-conteng lah. Ni bukan skala real one. Real one dia lain sikit. And then sifat paling penting, jangan tulis kat SPM atau mana-mana kertas exam menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah pangkal besar-besar. It's wrong totally. Sebab kita nak the word lembab. Lembab is the word yang ramai tinggal. Okay, so be careful on this point Actually this point lah akan jadi skema jawapan mostly kalau dia tanya sifat asid. Okay, next one is eksperimen ni seperti biasa you buat dengan your teacher. I'm not going to terang for you the procedure. Kalau you nak saya terang, please let me know lah. But I think it's waste of time lah for me terang. Saya nak fokus pada content. Okay, and this is a long statement such a big karangan. So you baca karangan ni sama je dengan atas. Just the thing is you kena ingat yang ni. Okay, apa sifat alkali? Dia pahit dan licin, 100% mengakis, nilai pH melebihi 7 dan menukarkan kertas litmus merah lembab kepada biru. Kalau alkali kita guna merah, kalau asid kita guna biru. Tu je. Okay, so saya harap you faham sekarang the basic things. Benda yang perlu you includekan dalam nota kalau you buat nota yang saya mark lah. This one, and this one. Okay, this one you includekan sampai this one, sampai the merah ni. Okay, and then kalau untuk alkali dia tak bagi lah. Ya ke dia tak bagi? Ni this one lah, you includekan yang ni juga dalam nota. Tapi jangan salin panjang, salin yang ringkas je. Sampai sini dah cukup dah. Okay, and kalau ke atas yang you kena wajib include definisi wajib include Okay, lepas tu alkali ni
wajib include yang ni. Base ni terbahagi kepada apa, dan base larut air ialah alkali. Please yang ni letak dengan pen merah, sebab ramai akan confuse. Dia akan kata base dengan alkali adalah sama. No, base dengan alkali tak sama ya. Okay, itu maksud base. Yang ni dah tanda dah, and maksud alkali. Itu sahaja I guess. Okay, so saya rasa video dah panjang lebar dah lama saya dah terang. Saya pun dah sakit tekak. So saya harap you faham. And please like and subscribe the channel. Okay, and please share to your friends lah kalau you rasa video ni bermanfaat. Please lah, jangan just tengok je, tekan je butang subscribe tu. Okay, thank you, bye bye.